Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Ismail, Azwani, Alia dan Farahin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farahin binti Muhammad Khairin, nombor badan MV020092. Okey, pada kali ini kumpulan kami ingin membentangkan berkaitan dengan bahagian-bahagian yang ada dalam carta organisasi di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Okey, ini merupakan carta organisasi yang ada di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Okey, pada kali ini kami telah mengambil keputusan untuk membentangkan bahagian teknologi maklumat. Ini merupakan carta organisasi bahagian teknologi maklumat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, di mana Encik Safi bin Sajat merupakan pengarah, Puan Nur Azrina Nuriza binti Osman merupakan setiausaha pejabat. Bagi bahagian teknologi maklumat, terdapat 4 cawangan iaitu cawangan pengurusan aplikasi ICT, cawangan pentadbiran dan portal ICT, cawangan perancangan strategi ICT, cawangan pengurusan infrastruktur. Cawangan pengurusan aplikasi ICT, Puan Siti Faika binti Muhammad Faisal merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan. Cawangan pentadbiran dan portal ICT iaitu Encik Muhammad Khairi bin Karim iaitu merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan juga. Cawangan bagi perancangan strategi ICT, Puan Aida binti Zulkifli iaitu Ketua Penolong Pengarah. Manakala cawangan pengurusan infrastruktur iaitu Muhammad Badri bin Hassan merupakan Ketua Penolong Pengarah, di mana di bawah-bawah mereka terdapat pegawai-pegawai yang lain yang seperti yang dinyatakan dalam carta organisasi tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nurul Azwani binti Darus, nombor badan MV020053. Untuk tujuan teknologi maklumat, yang pertama ialah meningkatkan kecekapan operasi melalui penggunaan teknologi maklumat untuk merancang, melaksanakan dan menguruskan operasi harian agensi dengan lebih cekap. Yang kedua ialah pengurusan data dan maklumat. Untuk membangunkan sistem pengurusan data dan maklumat yang cekap untuk menyimpan, mengurus dan mengakses maklumat yang berkaitan dengan pengangkutan maritim, keselamatan kapal dan pematuhan undang-undang maritim. Tujuan yang ketiga ialah pemantauan keselamatan maritim. Untuk memantau keselamatan maritim termasuk sistem pemantauan kapal dan kawasan maritim serta memberikan maklumat kepada pihak berkuasa bertindak sewajarnya. Untuk tujuan yang terakhir ialah penyelarasan dengan standard dan protokol antarabangsa. Untuk memastikan sistem IT APMM selari dengan standard dan protokol antarabangsa yang berkaitan dengan pengangkutan maritim dan keselamatan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Syafiqah binti Suhaidi, nombor badan saya MV020058. Hari ini saya akan membincangkan tentang bahagian teknologi maklumat dalam APMM. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan maksud bahagian teknologi maklumat. Bahagian teknologi maklumat iaitu BTM adalah salah satu bahagian di bawah sektor pengurusan. Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan ICT kepada warga APMM dan bertanggungjawab terhadap perkembangan dan penyelarasan ICT di APMM. BTM dibahagikan kepada 4 cawangan dan fungsi setiap cawangan adalah seperti yang berikut. Yang pertama iaitu cawangan pengurusan aplikasi dan fungsinya. Baiklah, fungsi yang pertama ialah merancang, membangun, menyelenggara dan memantau sistem aplikasi maritim APMM. Yang kedua ialah membantu teknikal aplikasi perdana. Yang ketiga pula ialah memberi khidmat, nasihat dan bantuan teknikal kepada pengguna. Akan pula tentang cawangan kedua iaitu cawangan pengurusan operasi. Cawangan pengurusan operasi berfungsi untuk merancang, melaksana, menyelenggara dan memantau pusat data, perkakasan dan perisian ICT APMM. Yang kedua pula, ia berfungsi untuk melaksana, memantau penggunaan MyGOV-UC iaitu sistem komunikasi bersepadu sektor awam dan sidang video VCD APMM. Yang ketiga pula ialah memberi latihan kepada pengguna.
Seterusnya kita akan bincangkan pula tentang cawangan pengurusan laman web, multimedia dan pentadbiran serta fungsi-fungsinya. Kita mulakan dengan fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ialah ia bertujuan untuk membantu teknikal aplikasi perdana. Yang kedua ialah merancang, membangun dan menyelenggara laman web dan media sosial. Yang ketiga ialah menyelaras, mengurus dan memantau pembangunan pelan strategik ICT. Akhir sekali ialah cawangan pengurusan rangkaian dan keselamatan ICT serta fungsi-fungsinya. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ialah merancang, menggubal dan melaksana dasar keselamatan ICT iaitu DKICT. Yang kedua ialah menyelenggara sistem rangkaian dan komunikasi APMM serta MyGovNet APMM. Seterusnya ialah merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan keselamatan ICT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ismail Ibrahim bin Hassan, nombor badan saya MV020062 dan nombor metik saya ialah S70189. Sumbangan dalam teknologi maklumat tingkatkan keupayaan maritim Malaysia mendepani cabaran global. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia menganjurkan Seminar Penjitilan Maritim Malaysia 2022 kepada seluruh warga negara seiring dalam menyahut agenda permekasaan teknologi maklumat sektor awam di peringkat nasional. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubair bin Maksum yang merasmikan seminar ini berkata dalam ucapannya, pendedahan ilmu seperti ini pertama kali diadakan. Pendigitalan ini dilihat sebagai usaha bagi agensi untuk melaksanakan transformasi digital supaya agensi ini kekal relevan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi baru dalam era industri 4.0 termasuklah Internet of Things, data raya dan Artificial Intelligence. Maritim Malaysia sebelum ini membangun dan menggunakan sistem aplikasi dalam melaksanakan operasi. Sebagai contoh, Swasla, C4ISR, COSPAS SARSAT, GMDSS, Talian Kecemasan MERS 999, DBOPS, DBSAR, MyMDI dapat membantu pengurusan Maritim Malaysia dalam pengekodan data-data penting agensi. Maritim Malaysia telah melancarkan polisi keselamatan cyber Maritim Malaysia. Dokumen ini dibangunkan selaras dengan keperluan ISO IEC 27001-2013 Information Security Management System. Maritim Malaysia juga turut melancarkan Pelan Strategi Pendigitalan Maritim Malaysia 2021-2025 di mana dokumen ini dibangunkan sejajar dengan hal tuju Pelan Perancangan Strategi Maritim Malaysia 2040 dan Pelan Strategi Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025.